Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil qabuli wa husnil ma'mul وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن خاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma rabbi syrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, engkau permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, engkau rambakkanlah segala simpulan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka dapat memahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maha suci engkau ya Allah, tiada ilmu sedikit pun bagi kami melainkan apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين amin. Dikatakan, berkata Abu Hanifah bagi Abi Yusufah rahimahumallahu ta'ala, adalah engkau bodoh yang mengeluar akan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca dan jauh olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan dan permalas, kerana bahawasanya segan permalas itu celaka, bercending dan penyakit yang besar. Berkata Asy-Syaikh Abu Nasr As-Sighar Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung kembali kitab Ta'limul Muta'allim Melayu ataupun diberi judul Pelita Penuntut, yang mana kitab ini sebagaimana kita sudah maklum, kita asalnya yang berjodoh Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi li Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kitab ini disusun oleh seorang yang alim, Az-Zarnuji, Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu kita oleh Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada malam ini telah sampai pada muka surat 29 di bawah sekali. Masih lagi berada pada bab faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati
pasal pada menyatakan bersungguh dan berkekalan dan himmah dan cita-cita. Itu dia. Jadi sebelum ini kita telah dengar cerita daripada Zulqarnain. Akhir sekali dibawa lagi hadis-hadis Nabi untuk menyokong bahawa Allah Ta'ala amat suka kepada seseorang yang bercita-cita hemah yang tinggi. Dan Allah Ta'ala tidak suka mereka yang rendah cita-cita dan hemah yang rendah. Lalu dibawa satu cerita lagi pada malam ini, iaitu cerita Imam Abu Hanifatun Nu'man. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit dan murid kesayangannya Abu Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Cerita berkenaan kesungguhan dan istiqamah ini. Kata Imam Abu Hanifah bagi Abu Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Dia kata pada anak murid dia alim ni. Tapi dia pernah sebut. Dia kata apa? Adalah engkau bodoh. Engkau dulu ni masa datang mula-mula belajar ni seorang budak yang bodoh. Sekarang cerdik. Kenapa kamu cerdik? Kata Imam Abu Hanifah, yang mengeluar akan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca. Kamu jadi cerdik ni sebab kamu istiqamah, belajar, muzakarah, membaca, maka cerdik. Sebab tu bila mana kita membaca kan dapat maklumat yang baru. Maklumat yang kita ada kalau kita baca perkara yang sama, kita makin faham. Kemudian bila mana kita faham, mudah kita ingat. Yang tu kalau kita baca maklumat yang sama berulang-ulang kali, melekat dalam kepala kita. Kalau kita rajin membaca ilmu-ilmu yang baru, kita mendapat ilmu yang baru, maklumat yang baru. Jadi bila mana ilmu bertambah, hilanglah kejahilan. Jahil itu bodoh. Ya, bila mana ada ilmu, hilanglah bodoh. Maka Imam Abu Hanifah kata, kamu jadi cerdik ni sekarang ni sebab kamu ni suka sangat membaca. Suka belajar dan kamu istiqamah. Sebab itu Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada kebodohan. Nak beritahu apa tuan? Kalau kita nak keluar daripada bodoh, kena rajin belajar, kena rajin baca. InsyaAllah cerdik kita. Kalau jadi bodoh tu, malah padan bodoh. Padan dah, Tuhan bagi bodoh, malah. Tapi tak tahannya, dia membodohkan orang. Tak kena dengan gaya dia, bodoh. Walah dia bodoh. Tuan-tuan, jangan duduk bela penyakit jahil malah kita. Sebab penyakit jahil dan malah kita itu akan berkekalanlah seseorang di dalam kebodohan sepanjang masa. Allahu Akbar. Orang tua kita dulu, pasal apa dia hantar kita belajar? Suruh cerdik. Sebab apa dia suruh cerdik itu? Sebab dia nampak kawan-kawan dia, guru-guru dia yang cerdik ni tidak susah hidup dia sebagaimana diri dia hidup dalam keadaan tak cerdik, tak ada ilmu. Maka dia mahu anak-anak cucu dia ni cerdik. Biar senang masa depan dengan sebab ada ilmu tadi. Sebab tu dia bersungguh walaupun dia tak pandai. Dan dia mungkin ada kekangan-kekangan tertentu untuk dia sepenuh masa belajar. Maka dia cari makan, cari kerja, cari nafkah, dia tumpu, dia tekan anak dia supaya belajar bersungguh, supaya menjadi manusia yang berilmu dan berguna kepada agama, bangsa dan juga negara. Sebab tu dia tekan sangat tu, marah sangat sebab kita tak ada pengalaman. Ayah-ayah kita sebagaimana kita hari ini, kita sudah melalui banyak fasa-fasa dalam kehidupan kita. Akhir sekali dengan fasa kehidupan kita itu kita mendapat pengalaman. Kalau kita lalu begini, rugi kita. Habis itu kita pun nak train orang kemudian supaya jangan melalui jalan-jalan ini, rugi. Maka disuruhlah kita belajar bersungguh-sungguh. Suruh kita membaca bersungguh-sungguh. Suruh kita ulang kaji bersungguh-sungguh. Tujuannya supaya berilmu. Tujuannya supaya cerdik. Jadi bila mana cerdik ni kita dengar bercakap pun sedap dengar. Bila mana kita dengar dia bercakap pun dapat ilmu yang baru. Boleh mengembangkan minda kita. Boleh membangkitkan semangat kita. Boleh menyuluh kehidupan kita semakin terang dalam sesuatu amal. Ini ilmu.
Ya, sebab itu Imam Abu Hanifah pernah mengungkapkan kata-kata, wahai Abu Yusuf, kamu ini dahulu seorang pelajar, seorang budak yang bodoh. Kamu cerdik hari ini kerana kamu istiqamah, berkekalan sentiasa membaca. Dan jauh olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan. Ini pesan lagi, nasihat lagi. Jauhkan diri kamu daripada bersifat dengan segan dan permalas. Jangan sekali-kali kamu rasa segan, rasa malas dalam hidup ni, dalam bab belajar. Jangan rasa segan, jangan rasa malas. Rugi tuan. Rugi. Betul lah kita kata kita mendengar kuliah-kuliah maghrib di masjid dan di surau. Dari sudut siji, masjid dan surau tak keluar siji walaupun kita belajar 4 tahun. Tak apa. Yang penting ilmu yang kita dapat. Dah kita belajar, kita mendengar ni entah berapa tahun tuan. Maknanya ilmu kita semakin bertambah. Alangkah ruginya yang besar. Di tempat kita sebelah rumah kita ada majlis ilmu, tiba-tiba kita jahil macam Hutan Mekah. Hutan Mekah jahil tuan. Walhal wahyu turun negara dia, tapi jahil juga. Pasal apa? Sebab Hutan ni dia duduk je Mekah, mengaji tidak. Jadi orang yang tak mengaji serupa Hutan Mekah, tua Mekah, mati Mekah, tapi jahil dia. Samalah dengan orang tu ada tepi rumah dia majlis-majlis ilmu, tapi daripada muda sampai mati duduk jahil itu, serupa unta Mekah. Tempat orang panggil Mahbatul Wahyi, tempat turunnya wahyu Allah. Mekah, Madinah ni. Mana tempat lubuk ilmu. Maknanya kalau unta betul tak apa pula, masalahnya orang. Itu sangat rugi tu. Lepas tu almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamuh ni sebut kata, kata kita ni jangan jadi seperti ayam unta. Ayam pun tidak, unta pun tidak. Jadi maknanya tuan, kita ni orang. Mana belajar? Rugi tak mengaji ni rugi. Dunia pun rugi, akhirat lebih lagi. Jadi bila mana kita belajar, disarankan pada kita pula, jangan malas-malas. Kena rajin. InsyaAllah, orang yang rajin tuan, dalam apa bidang lapangan kehidupan, insya-Allah dia akan berjaya. Syarat rajin istiqamah. Rajin. Dia rajin belajar, lama-lama pandai lah. Baik. Jadi pesannya jangan rasa segan, jangan rasa malas. Sebab apa kata dia? Kerana bahawasanya segan permalas itu celaka bercending kata dia. Orang-orang malas ni alamat celaka. Bercending, sway, majar. Orang Kelantan kata majar, cending, sway, sial. Malas-malas ni membawa sial dalam kehidupan. Betul tak? Cuba tanyalah orang mana yang dia susah dalam hidup dia tu. Dia akan menyesal. Dia kata silap dulu. Kalau aku belajar sikit lagi bersungguh je, macam kawan aku tu yang berjaya tu. Dia mari perasaan tu. Sesalnya aku. Tapi dah nak buat macam mana tuan? Sudah berlalu. Tak apalah. Yang lepas tu lepaslah. Kita doa pada Allah. Moga-moga Allah maafkan kita. Yang kita duk hadap ni masa yang ada sekarang ni. Kita ambil peluang. Sekadar mana kita mampu dapat, kita pulun sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka kita membiarkan diri kita dalam keadaan kecelakaan, dalam cending, dalam sway, majal, sial kehidupan. Dan penyakit yang besar. Malah-malah ni celaka, cending, penyakit. Sebab tu kita kena doa tuan. Nabi SAW ajar doa yang maksur. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa dia? Yang selalu kita dengar imam-imam doa. Kita pun mungkin sekali-sekala kita berdoa. Mana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu daripada penyakit lemah. Al-hammi keluh kesah. Dan juga daripada sifat malah. Dan daripada sifat sedih. Malah ni, kena penyakit malah tuan. Allah. Tarik tak mari, tolak tak pergi.
Sudah. Tarik tak datang dia. Payah tarik berat. Tolak pun tak pergi. Malah usung keluar, bawa usung tak dalam kereta, datang motor, bawa pergi tempat mengaji, tarik turun, naik balik. Tak mau dia. Letak tempat elok-elok, lari. Kan anak kita dia tak mau lari. Pukul 2 pagi lari. 2 pagi lari. Tak mau. Sebab orang tu sebab pok ndak, anak tak ndak. Orang tu panggil pondok tu. Kalau pok ndak, anak tak ndak tak jadi. Dia kena pok ndak, anak ndak, baru jadi. Kalau tak lari. Yang lari-lari tu kita tengoklah hidup dia macam mana. Dari sudut ilmu, tak ada ilmu. Lepas tu dia menyesal 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang dia akan menyesal sehabis sesat. Dalam bab kehidupan makan minum ni tu jamin dah. Dalam bab ilmu sesat dia. Allah silap. Main silap lah. Silap aku. Kalau aku dengar cakap ayah aku tak jadi gini. Paling-paling tidak ustaz juga aku ni. Tak jadi orang kampung biasa. Walhal duduk tempat elok dah. Pasal apa? Celaka. Apa tu? Cending. Apa tu malah tu? Penyakit yang besar. Allah na'udzubillah min zalik, minta jauhlah daripada penyakit malah. Untuk Allah, malas satu benda ni Allah, minta jauhlah. Jangan ada lah penyakit malah. Dia rela sakit daripada mengaji, tak mahu pergi. Dia rela mak ayah dia. Kita lah rela mak ayah kita pukul kita. Kerana apa? Kerana malah. Rela sakit, tak mahu pergi. Pergi mengaji tu, tak pergi. Kena pukul. Pergi, tak pergi. Kah situ kah. Macam kambing itu. Kambing kita tarik, dia tak mahu pergi keluar ke apa ni, tempat padang gabuk. Dia tarik, dia rebah belakang dia. Berguling situ tak bangun dia. Begitulah, malah belajar dulu. Berak habis ni betih-betih ni. Malah pergi mengaji. Yalah malas tu memang ada sebab lah. Sebab kita ni punyalah beban lambat, punya dapat alih-alih belajar tu. Kena rotan lah dekat guru kita. Kita pun takut kena rotan, tak nak pergi. Rela sakit. Dia rela rotan mak ayah kita dengan punya ranting pokok senduduk tu. Pokok rotan daripada kena rotan pada tok guru. Walau rotan tok guru, sikit nak balik dengan mak ayah dia rela. Pasal apa? Malah. Jadi hinalah sampai ke tua. Hina. Berarti Imam Syafi'i kata silap sebut, siapa yang pada awalnya menghinakan diri, tawaduk menuntut ilmu, satu masa dia akan mulia, akan dicari dan akan dituntut ilmu dengannya. Tetapi siapa yang tak sanggup menghinakan diri untuk menuntut ilmu, maka dia akan hina satu masa sepanjang masa. Orang tak peduli. Nak ambil apa? Nak ambil apa? Nak ambil tenaga, tua. Nak ambil ilmu, jahil. Nak minta tolong, malah. Nak ambil apa tuan? Ada apa orang ni? Hidup begitu. Dia sendiri hina ke diri. Ulama sebut tu kena belaka dah. Betul. Jadi kita kena ambil lah pengajaran-pelajaran daripada yang dipesan, dinasihat oleh para alim ulama kita. Khususnya kitab yang kita belajar pada malam ini, begitu ramai kalam-kalam para alim ulama dimuatkan dalam kitab kita ini sebagai merangsang semangat motivasi untuk kita rajin belajar. Berkata Asy-Syaikh Abu Nasrin As-Sighari Al-Ansari, hai nafsu, jangan engkau lambat daripada beramal pada kebajikan dan adil dan ihsan pada tempuhan. Dan tiap-tiap yang mempunyai amal pada kebajikan bergemarnya, dan pada balak dan cending yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segannya. Terjemahan harfan biharfin, satu huruf tak faham ke tu. Dia pun syarah apa maksud. Hai nafsu, jangan engkau lambat daripada beramal pada kebajikan dan adil dan ihsan pada tempohnya, mana tangguhnya. Dan tiap-tiap yang mempunyai amal pada kebajikan bergemanya, dan pada balak dan cending yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segannya. Maksudnya tuan-tuan,
Melalui syair ini kata Syekh Abu Nasri As-Sighar, ayuhai diriku, ayuhai diriku, wahai diriku, wahai diriku, wahai jiwaku, wahai jiwaku, wahai nafsuku, wahai nafsuku. Jangan engkau lambat dan segan daripada beramal dengan amalan yang bangsa agama yang pada kebajikan. Pesan kita bercakap seolah dengan diri kita, hei nafsu aku, janganlah kamu malah dalam bab beramal. Benda-benda baik, benda-benda agama ni jangan kamu malah. Kena rajin. Umpama kita nasihat pada kawan kita, teman kita, anak cucu kita, begitulah kita pesan nasihat pada diri kita sendiri. Hei nafsu aku, jangan kamu malah, jangan kamu segan untuk kamu beramal kebajikan, lebih-lebih lagi yang dibangsakan kepada agama. Dan adil, yakni betul dengan aturan-aturan. Beramal tu pertama sekali jangan malah, kena rajin. Yang kedua, rajin pun biarlah dengan kena cara. Betul kaifiat. Jangan kita rajin je tapi cara tak kena. Jangan pula. Rajin tu bagus dah, biar kena cara. Jangan rajin tak kena cara. Umpama kita cerita pada 2 minggu lepas, nak buka kebun, ambil cangkul, mata ke langit. Cangkul tu bukan main. Sampai bila tak boleh menanam, begitu. Bersungguh tu bukan main. Patah hulu-hulu cangkul, semangatnya hentam pelepuk tanah. Tapi tanah ni tak terjadi apa pun. Pasal apa? Pasal cara tak kena. Mata cangkul tu ke langit, belakang cangkul ke bumi. Tak jadi. Dia kena cara betul. Mana pegang betul mata cangkul tu ke bawah. Cangkul baru dia makan tanah tu. Sama juga ni dalam bab belajar, dalam bab kebajikan. Jangan nampak bersungguh je, tapi kenalah dengan kaifiat dan caranya. Jangan buat cara tak betul. Aturan tu kena. Dan berbuat baik dalam lemah lembut dan beraluh. Tu dia. Dan berhemat. Dalam buat kerja pula dia kata jangan kamu gopoh. Gopoh kamu ni, jangan. Cepat untuk mendapat hasil sesuatu. Jangan begitu. Buatlah dengan perlahan-perlahan, dengan berlemah lembut, dengan beransur-ansur. Begitu. Paling tidak kita ni tidak mudah luntur, lemah, lesu, longlai untuk belajar. Kalau kita kuat tekan dia mari jemu. Nak jemu, tak dapat tak faham ni. Akhir sekali kecewa. Aku kecewa tu tinggal. Jadi kita buat beransur-ansur. Tak apalah, pelan-pelan. Belajar jangan berhenti. Belajar juga, baca juga, hafal juga, muzakarah juga, mutalaah juga. Allah Ta'ala bagilah. Ya. Dan berhemat kena cita-cita kita pula tinggi. Kerana bahawasanya lembut dan berhalus itu lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara. Tu dia. Cara kita buat beransur-ansur perlahan-perlahan istiqamah ini ialah satu perkara yang boleh mendatangkan hasil yang besar. Sikit-sikit. Kalau cerita kita masa kanak-kanak dulu, cerita apa? Cerita arnab dan kura-kura berlomba lari. Ni semua orang boleh kata daripada ayah kita sampai kepada kita, generasi anak cucu kita, ada baca buku cerita tentang lomba lari arnab dan kura-kura. Jadi arnab ini satu contoh yang gopoh. Walaupun dia tu laju tapi dia gopoh. Dia lari laju, akhir sekali nampak jauh kura-kura ketinggalan di belakang. Dia pun rasa penat, dia pun berhentilah di bawah pokok kayu, dia pun menyandar lalu terlena di situ. Tidur dia. Letih kan? Walau kalau dia lompat perlahan-perlahan pun tentulah dia menang, kura-kura kalah sebab kura-kura lambat. Tapi dah kena gopoh dia. Bila mana dia tertidur, kura-kura pula perlahan-perlahan dia. Kura-kura. Kereta pun ada kereta kura-kura. Volkswagen ni, kura-kura atas jalan raya. Tapi mahal juga sekarang main. Nak ceritanya kereta apa? Kereta kura-kura.
Kata kura-kura ni tak ada enjin. Buka air. Ajaib. Bergerak, enjin tak ada. Apa dia pergi buka tempat bukan enjin. Kita buka, ada enjin. Jalan macam mana? Pasal apa? Pasal enjin dia di tempat lain. Buka kat depan tak ada enjin. Jadi perlahan. Tapi kura-kura ni bagus dia. Apa dia? Istiqamah dia. Perlahan. Tapi tak berhentilah. Tenang dia. Tak lelah. Perlahan. Kawan tu letih dah tidur. Sedar tu. Kura-kura nak sampai dekat penamak dalam 3 langkah. Sedar. Pecuk pun tak ada dah. Pelanggar kura-kura juga menang. Tengok. Istiqamah tadi. Walaupun dia bergerak beransur-ansur, tapi kena cara dia yang dapat. Dia yang menang. Dia yang hebat. Maknanya sesuatu perkara yang kita hendak buat, janganlah kita terlalu gopoh. Kena cara dia beransur-ansur. Nampak sikit-sikit je, jadi je tuan. Pelan-pelan. Orang tua kita kan, ayah kita, atuk kita, dia buka kebun, dia buka tanah. Dia bukan mesin jentolak. Hari ni dia tebah sikit. Tapi berapa hektar dia buka tanah? Puluh-puluh hektar. Tak ada punya minta bantuan upah orang, tak ada guna jentolak, ikut kederak 4 kerak dia. Bangun pagi, pukul 10 dia rehat lu, mai duha sekejap. Rehat, minum-minum kopi, makan-makan pulut bakar, pulut pagi, upi kayu. Tambah pula kerja, sambung kerja. Sampai pukul 11 lebih, pukul 12 panas. Berhenti. Berhenti rehat. Zahur makan. Pukul berapa pula turun? Pukul 2.30, pukul 3. Perih. Asal berhenti pula. Lepas tu tak ada. Duduk pusing rumah. Tapi dah hari-hari. Bertahun-tahun. Bukit jadi kebun. Nak suruh anak cucu duduk bandar ni, suruh buat kerja macam dia. Tabak dah. Nak suruh angkut buah atas bukit, penat lah, lelah lah, naik bukit lah. Dia tak tahu datuk tua tu habis usia situ, berusaha perlahan-perlahan. Kebun puluh-puluh hektar tu. Kita pun terkejut macam mana ni orang tua ni buat kerja. Apa tu? Perlahan-perlahan, beransur-ansur. Dia bukan kata hari ni habis separuh bukit, esok 1 bukit, lepas tu lusa separuh bukit, tolak 2 bukit. Tak ada. Yang duk sungguh-sungguh tu semua balik awal belaka. Akhir sekali perlahan-perlahan beransur ni, akhir sekali dia bayar, akhir sekali dia ambil. Dapat ke dia? Pasal apa? Dia istiqamah. Bertahan dia. Walaupun perlahan-perlahan. Dia tak hira dah, takut kalau tak ada. Duduk dalam hutan begitu. Duduk kawan dengan gajah, duduk kawan dengan harimau. Tapi dia buat kerja, beransur-ansur. Masya Allah, berjaya. Anak cucu pula menumpang tua. Pasal apa tu? Nak ceritanya, buat kerja ni biarlah beransur-ansur, beraluh-aluh. Bahasa belah sana dia panggil beralu. Buat tu jangan gopoh, beransur, elok. Cantiklah. Sebab tu kata dia, kerana bahawasanya lembut dan beralus itu lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara. Seperti terdahulu sebutnya, dan tiap-tiap yang mempunyai amalan-amalan kebajikan itu digemari akan upama kebajikannya. Dan dibuat teladan akan dia. Setiap perkara yang baik ni semua orang suka, dan semua orang gemar, orang mahu. Bahkan orang jadikan dia sebagai ikutan, tauladan. Itu dia. Pada umpama orang yang rajin tadi. Kebajikan tadi. Dan ditiru akan dia. Ditiru tiap-tiap yang mempunyai amalan-amalan kebajikan. Orang tiru. Kita rajin, kita buat baik, kita buat taat, istiqamah. Orang tengok, perhati, lama-lama terdetiklah hati dia, bagus orang ni. Akhir sekali bagus tu, dia mula nak tiru. Kena ikut dia juga, berjaya ni. Mula orang ni tiru. Pasal apa? Istiqamah. Yang kita duduk mengaji, duduk dengar ni tuan. Pasal kita tengok orang-orang dahulu ni, alim ulama guru kita ni berjaya dia. Maka kita pun kena ikut cara dia. Berapa lama untuk guru mengaji ni? Aku ingat ni, aku belajar ni, masa ingat-ingat cerdik-cerdik tu duduk belajar dah. Lepas tu berapa tahun tak berhenti lagi, setakat hari ni tak berhenti lagi. Patut pun. Jadi kita pun rasa semangat. Patut dia jadi alim pun, daripada mula belajar sampai hari tak pernah berhenti.
mengaji lagi, mengajar lagi, khidmat lagi, masya-Allah. Barulah kita pun rasa semangat kita pun nak ikut. Jadikan ia sebagai tauladan kepada kita. Dan tiap-tiap yang mempunyai segan dan permalas itu tenggelam ia tiap-tiap yang mempunyai malas, yang segan. Tenggelam di mana? Di dalam balak dan celaka bercending pada dunia dan akhirat. Itu dia. Maka kerugian ia tiap-tiap yang mempunyai segan dan permalas pada keduanya, iaitu dunia dan akhirat. Syekh Az-Zarnuji sebut dah. Ya, mana-mana orang yang pemalas, mana-mana orang yang segan dalam hidup dia akan tenggelam di dalam bala bencana, dia akan tenggelam dalam kecelakaan, dia akan bercending segala dunia dan akhirat. Maknanya dia nak dunia tak dapat, dia nak akhirat tak dapat. Pasal apa? Pasal dunia akhirat ni untuk mendapatkannya mesti kena ada ilmu. Siapa nak dunia, lazimkan dia berilmu. Siapa nak akhirat, lazimkan dirinya dengan ilmu. Siapa mahu dunia akhirat, lazimkan dirinya dengan ilmu. Betul, orang yang banyak ilmu, orang hebat ilmu tuan, lagi banyak kepakaran dia, lagi hebat dunia. Tuan-tuan tengok. Kita panggil sebut pakar. Kita nampak pakar tuan, pakar, doktor pakar. Doktor pakar, apa dia kerja dia? Kerja dia suntik bius dia. Bius orangnya, tapi oleh kerana dia pakar, berapa kena bayar? Sebab dia pakar. Nak jadi pakar ni kena ada ilmu yang sangat banyak dan yang sangat mahal. Orang bayar kepakaran dia tu. Itu dia. Orang lain pasal apa? Nak setakat ambil jarum suntik, cucuk, ambil tekan masuk dalam tubuh orang. Tak perlu kena belajar tinggi. Orang kampung kata, aku pandai cucuk. Orang sini nak cucuk. Takat nak ambil jarum, cucuk kat orang, aku boleh. Memanglah cucuk rata-rata tak tahu ke mana-mana, semua boleh. Silai pula mati orang cucuk tak tahu, tak pandai. Nak cerita pakar. Suntik takat ni kebah takat mana? Suntik kat sini macam mana? Ni kepakaran ilmu tadi. Akhir sekali yang bawah-bawah ni bila mana datang jawab pakar datang. Semua senyap belaka. Tabik hormat belaka. Pasal apa? Pasal dia pakar. Pasal dia hebat. Sebab ilmu dia mengatasi daripada ilmu-ilmu orang lain. Lepas tu kita sanjung dia. Kita tabik spray. Sebab apa? Sebab kita ni tak pakar setang buta. Sebab itu nak cakap tuan, ilmu ni sangat penting, sangat penting. Ya, bahagia bagi mereka yang tak ada ilmu, tengok apa jadi. Rugi dia dunia, rugi dia akhirat. Orang nak ajak bincang pun tak boleh buat bincang. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ilmu, tidak ada kepakaran, tidak ahli. Maka rugi. Sebab itu kita disarankan bersungguh-sungguh, jangan rasa malas, jangan segan. Baik kita yang mendengar menonton di Facebook, di YouTube, dalam WhatsApp dan sebagainya. Kalau sentiasa kita mendengar tetapi tidak berpadalah, duk main YouTube 24 jam, duk main Mr. Google 24 jam, main WhatsApp 24 jam, tak ada juga. Yang itu sebagai maklumat tambahan. Yang patutnya kena duduk bersipuh di hadapan guru, bertalaki, bermusyafahah. Itu mudah, kita nak tanya mudah. Kalau rakaman boleh, tapi kalau ada muskil nak tanya tak boleh sebab dia rakaman. Tapi kalau depan guru kita, kalau sempat tanya masa tu, mungkin lepas daripada majlis ilmu kita boleh tanya. Muskil kita ni lama dah, maka dapat selesai masalah. Jadi maknanya jangan rasa segan, jangan rasa malas untuk belajar. Belajar tuan-tuan. InsyaAllah ada kebaikan yang banyak Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang suka dan rajin belajar. Kemudian berkata musannaf lagi, berkata muallif, sungguhnya bersetuju bagiku pada mensyairkan pada ini makna iaitu. Dia bawa satu syair untuk menyokong makna di atas tu. Makna syair yang atas maknanya jangan lambat buat kebajikan dan juga jangan segan dalam kehidupan. Orang yang rajin ni dia akan bertuah dunia akhirat, orang yang malas ni dia akan kerugian dunia dan akhirat. Maka dibawa lagi syair untuk menyokong syair yang di atas tadi. Apa dia tuan? Iaitu tinggal olehmu hai diriku akan segan dan lambatnya, melambat beramal. Dan jika tidak maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaannya. Kerana tiada aku lihat akan yang segan itu berhabuan akan habuannya. Itu dia.
yang lain daripada sesal dan keputusan sekalian cita-citanya. Maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dia kata tinggallah, diri kamu tu akan segan dan juga lambat. Maknanya wahai nafsu aku, tinggallah perangai sikap kamu yang bermalas-malas, yang suka segan-segan, lambat-lambat beramal tu. Tinggal. Tolak tiga lah mudahnya. Tak perlu rojok-rojok. Tolak tiga terus malah. Ini tidak. Sayang. Duk bela malah tu. Buang malah tu. Dan jika tidak, kalau kamu tak tinggal juga sifat malas, sifat segan kamu, maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaan. Maka kamu akan terima kehinaan sepanjang masa. Tetap kamu dalam keadaan kehinaan. Kalau kamu tak tinggal malah kamu akan berada dalam kehinaan. Kerana tiada aku lihat, kata penyair ni, tiada aku lihat akan yang bersegan itu habuan akan habuannya. Aku tak pernah tengok orang yang malah berjaya dalam hidup dia. Tak pernah aku tengok. Tak pernah aku lihat. Tak pernah aku jumpa atas muka dunia manusia, penuntut, pelajar yang malah dia mendapat apa yang dia mahu. Aku tak pernah tengok walaupun satu orang, kata dia. Jadi kalau kita kalau malah, maka kita termasuk dalam ni. Na'udzubillah. Tak akan berjaya orang ni. Dan aku tak pernah tengok, kata dia. Ya, kerana tiada aku lihat akan yang segan itu habuan. Berhabuan akan habuannya, tak dapat habuan apa. Yang lain daripada sesat dan keputusan sekalian cita-citanya. Melainkan aku lihat orang yang malah ni, apa yang dia dapat? Dia mendapat penyesalan. Apa yang dia dapat? Akan dapat keputusan. Maknanya kekecewaan sekalian cita-citanya. Dia tidak mencapai apa-apa yang dihajatinya. Dia hanya dapat penyesalan, dia hanya dapat kekecewaan. Inilah habuan si pemalas dalam bab kehidupan, lebih lagi dalam bab ilmu. Allahu akbar. Nyesal dia. Sesalnya aku, ruginya aku. Inilah yang dia akan dapat. Jadi sebab itu kata penyair, dia kata makna syair ini sangat jelas, tidak perlu kepada mensyarahkan lagi. Kita pun kalau baca pun kita faham dah. Kemudian kata lagi musannif rahimahullahu ta'ala, dikatakan pula suatu syair, beberapa banyak daripada malu dan beberapa lemah dan beberapa menyesalnya, yang banyak terberanak ia bagi manusia daripada segan permalasnya. Jauh akan diri daripada segan pada bicara, daripada syubhatnya, barang yang telah engkau ketahui, dan syak daripada segan permalasnya. Jadi insya-Allah tuan, kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang. Kita akan sambung iaitu pada dikatakan pula syair. Takat itulah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.